dia dapat, nikmat cerah dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Kasih, bersih. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan yang disampaikan memberi manfaat, guna dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Surah Az-Zariyat ayat 55. Berbahagia dan hormati pengurusi pada malam ini, merangkap pengurusi surau Ar-Ridwan dan seluruh tuan kuasa pengurusan surau Ar-Ridwan, Presiden 9, Al-Fadil Tuan Imam kita yang bertugas pada malam ini, orang muda sangat nampaknya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan yang dikasihi dan hormati seluruh yang hadir pada malam ini, para jemaah, seluruh adwan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, termasuk anak-anak kita yang ramai pada malam ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama alhamdulillah di kesempatan yang berkat pada malam ini, persamaan 7 hari bulan Syaban, kita bertemu di surah Ar-Ridwan, bermula dengan salat maghrib berjemaah sekejap tadi, diimamkan tuan imam kita, dan saat ini kita berhimpun bersama-sama dengan duduk dalam suasana majlis yang penuh keberkatan untuk sama-sama kita berbicara tentang soal kita dan kehidupan kita dengan keimanan kita dan amalan kita masing-masing, yang saya kira pertemuan kita pada malam ini tambahan pula ada siaran langsung pun, kalau tidak pun TV3, TV9 menyiarkannya, kira dengan FB Surau tu kira okey lah. FB geng Surau Putrajaya pun bersama, alhamdulillah. Maka kita nak kira dengan siaran langsung ini, dia boleh sampai ke seluruh negara dunia lah, bukan sekat Malaysia, sampai ke negara Eropah pun boleh, Mekah pun sampai ni insyaAllah. Cuma soalnya menonton tidak itu saja. Tapi alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih di atas undangan untuk hadir pada malam ini. Saya kira dah lama tak datang ke Putrajaya ini atas faktor sibuk dan padat programnya. Tapi alhamdulillah dapat sampai jua Surah Ridwan pada malam ini, dan tengok surau pun Masya Allah besar, kemas, sejuk pun rasa. Ya, pengusi karpet pun baru, macam-macam Masjid Nabawi dah kita ni, kapet hijaunya. Jadi kalau siapa tak datang juga ke surau, tak tahu kata apalah. Kau-kaunya aroma Masjid Nabawi ada ni, di kapet ini, kapet Masjid Nabawi ni, aroma tu ada. Alhamdulillah. Bila saya tengok anak-anak kecil ramai ini, rasa seronok juga. Tapi saya bukan jenis orang boleh bercakap dengan anak kecil, tak pandai. Ustaz ni pegang orang tua ni, reti orang tua je lah, tapi duduklah dengan elok-elok insya-Allah. Ya. Dia dengan anak-anak kecil ni kena orang yang muda lah juga, tapi saya pun taklah tua sangat lagi. Baru 30. Alhamdulillah. Ya, Maman 30 nasabah tak? Betul Man? Tak nasabah langsung dah 30 ni. Sekali ganda lagi ya. Alhamdulillah. Dan saya tengok wajah anak muda pun insya-Allah ini bakal orang-orang berilmu belakang insya-Allah ni. Yang berjubah ni bakal mufti Selangor saya rasa ni. Ni yang sebelah ayah dia ni. Mudah-mudahan. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita. Dan himpunan sebegini tuan-tuan saya suka sebut acap kali di mana-mana saya pergi, atas dua sebab. Yang pertama, Allah pilih kita untuk hadir ke sini. Itu yang pertama. Allah pilih kita hadir ke sini. Ini pilihan Allah. Dengan cara Allah campakkan hidayah kepada kita untuk sampai ke surau. Yang kedua, kita ada kesungguhan untuk sampai. Allah pilih kita satu hal. Yang kedua, kita ada kesungguhan nak datang, nak mari, nak sampai ke surau, dengar ceramah, berjemaah, kemudian dengar ceramah. Sementelahan pula ada pula nasi Arab tu lagi lah. Ya. Terasa saya sendiri bila dengar nasi Arab tadi, rasa macam
ceramah setengah jam padan lah. Pengurusi dia silap sikit, dia pecah rahsia awal nasi Arab, dia kata. Lepas tu mesti sebut di hujung ceramah tu, ya. Tapi tak apalah, ya. Dia makan minum lepas ceramah biasa dah, ya. Kalau tak ada makanan lepas ceramah, orang kata Masya Allah, tak ada jamuan ke? Itu dia. Kalau ada, Alhamdulillah lah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi makanan kita yang paling utama ialah makanan rohani kita. Di samping makan jasmani atas nama makanan nasi Arab ke, nasi dagang ke, nasi belauk ke, nasi kerabu ke, apa saja kuih muih, fizikal kita perlu pada makanan untuk teguhkan fizikal supaya boleh bangkit, bangun, duduk, buat kerja macam-macam. Tetapi makan rohani kita lebih perlu, kerana makan rohani ini makanan yang boleh bawa kita kepada banyak faktor kebaikan, ibadat, tunduk, patuh, taat, cari ilmu, buat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dalam hati kita tak ada kekuatan ilmu di dada, tak masuk rohani dalam dada kita, ilmu tak masuk, payah kita tuan-tuan. Manusia boleh jadi jahat, buruk perangai, rosak akhlak dan moral, kacau, sebab rohaninya tak berapa nak kemas dan elok. Percayalah, itulah makan rohani ini makanan paling utama. Ilmu sebagai pemandu kita. Kita nak belajar tiap malam ilmu, supaya ilmu masuk dalam hati kita, dia akan pemandu kita. Nak pandu ke mana? Bukan setakat pandu nak balik ke kampung, nak balik ke utara, tidak. Dia akan pandu kita sampai ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu. Dia tak akan bawa tengah jalan, separuh jalan, dia akan bawa kita sampai ke syurga. Lepas tu Nabi bersabda, Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannati. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, siapa yang berada di lorong ilmu, Allah akan permudah jalan ke syurga dia. Tengok, itu jaminan Nabi kepada kita. Siapa yang berada dengan ilmu, cari ilmu, hidup dengan ilmu, Allah permudah jalan ke syurga. Bukan dekat jalan balik ke kampung, ke utara, ke selatan. Bukan setakat nak ke pejabat buat kerja harian. Ke syurga menanti kita kerana ilmu. Kita yakinlah. Dan kita sedang mencari pintu syurga sekarang. Dengan ilmu kita dapat syurga insya-Allah. Jadi anak-anak muda kita ni kena ingatlah. Ya. Ni macam anak cucu saya dah setengah-setengah cucu lah ni, setengah-setengah tu. Cik-cik cucu dah. Saya cucu sulung pun dah 7 tahun dah. Pengurusi cucu berapa orang dah? Muda lagi, baru 3 pengurusi kita ni. Anak sulung baru 10 tahun ke? Ya, saya nak bergurau pengurusi sikit lah, walaupun tak nampak senyum tak senyum, tak pergi senyum dah tu kira, tuan-tuan. Jadi anak muda kita macam tu lah. Jadi saya tengok anak muda malam ni, saya harap, saya doakan semua ni yang baju belang tu, jeep ni, pakai baju jeep ni, ya, ni penyokong confirm, penyokong Itali lah ni, ya. Ini bukan calang-calang ni. Orang ni satu hari dia akan jadi ustaz juga ni, insya-Allah ni. InsyaAllah. Amin lah, amin. Ustaz besar kita ni insya-Allah. Masuk TV nanti insya-Allah ni. Mudah-mudahan. Kita doa. Kita nak berilmu. Kita nak berbakti kepada orang tua, ayah, ibu, tu tak? Jadi anak soleh pada ayah, mak, kepada umat, kepada Allah, sehingga kepada seluruhnya. Baik. Jadi ini hakikat kita. Yang pertama ilmu. Yang kedua yang boleh memandu kita ialah iman. Kerana iman adalah merupakan penyelamat kita. Iman adalah benda yang boleh selamatkan kita daripada segala bentuk keburukan iman. Kerana iman
hati tak buat kejahatan. Kerana iman, akhlak tak rosak. Kerana iman, amal kita mulia. Kerana iman. Kerana iman, kita tak akan buat benda-benda yang jahat, insya-Allah. Tidak mudah. Sebab iman jaga kita. Iman akan larang kita. Jangan buatlah. Kamu ada iman, takkan nak buat benda buruk. Nak tipu orang, dustakan orang, bohongkan orang, kacau orang. Sebab iman dia akan pelihara kita. Itu iman. Bila iman hidup, kita akan terpelihara. Sebab iman penyelamat kita. Kalau iman tidak ada, ni kita takut. Bila iman tidak ada, kita akan terbuat benda yang macam-macam. Kejahatan, keburukan. Ini yang kita paling takut dalam masyarakat. Bila iman tak ada, hati akan rosak. Jiwa akan mati. Akhlak makin rosak. Hidup akan binasa. Petang tadi saya sambil-sambil dalam nak sampai tadi sempat buka 2-3 laporan berita daripada internet lah, baca dilaporkan tentang isu remaja sekarang menakutkan juga. Kajian dilakukan untuk tempoh tahun ini dijangka 30,000 anak muda kita akan terlibat dengan najis dadah dalam kajian pihak berkuasa PDRM, AADK kebangsaan. Jangka tahun ini kerana faktor semasa 30,000 anak muda kita akan terbabit dengan gejala dadah. Tak terasa bimbang kita, tuan-tuan. Ada 30,000 kan 3 orang, 30,000 anak muda kita. Ini menakutkan. Saya baca, saya penuh keinsafan. Ya Allah, ini anak kita, mungkin adik-adik kita, mungkin abang kita, mungkin cucu kita. Jadi ini satu ancaman. Bila iman tak ada, terjerumus. Tapi bila iman ada, tarikannya lebih kepada kebaikan, tak terjebak kejahatan. Betul, saya tengok anak-anak muda malam, minta maaf, saya malam ni saya jarang datang ceramah selama ini. Anak muda tahniah pengusir ramai ni. Saya ingat kalau bilang sekarang mungkin sekitar 50 orang ada ni, lebih kurang 50 orang ada ni. Maka saya bercakap dalam nada harapan doa. Walaupun mereka tidak aminkan, tapi saya doa kepada mereka semua ni, kamu semua adalah anak-anak yang soleh, insya-Allah. Allah akan berikan keimanan, Allah campakkan kuatan hati dan jiwa, Allah akan pelihara kamu. Di samping mak bapak kita berdoa malam siang. Kita ada anak, pasti kita akan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jika anakku anak yang soleh, anak bertakwa, terhalang pada kejahatan, akhlaknya mulia. Itu harapan kita mak bapak. Yang ada di sekarang kiri kanan ini, pasti sahabat depan saya anaknya berkopiah putih, depan saya sekarang anaknya mungkin 2 orang, cucu tak tahulah anaknya mungkin belakang sana. Pasti harapan kita besar. Kita nak tengok anak kita keadaan Allah pelihara, Allah jaga akhlak, jaga iman, jaga hidupnya penuh dengan kesucian hati dan jiwa. Quran masuk di hati, agama masuk dalam jiwa, akhlak pelihara, tak ada benda jahat, insya-Allah. Kekuatannya kita apa berdoa banyak-banyak. Sebab Nabi bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun fihinna." 3 doa Nabi sebut Allah tak tolak. Thalathu da'awatin mustajabatun fihinna. 3 doa Tuhan tak tolak. Tak tolak, tuan-tuan. Mustajabat menerima, tak tolak. Salah satu apa dia? Salah satunya Nabi sebut da'watul walidi liwaladih. Nah, itu ya. Salah satunya, wahai ayah ibu semua, doa si bapa anak, doa si bapa ibu pada anak dia, doa mak ayah kepada anak dia. Itu Nabi sebut. Seorang ayah merintih, seorang yang merintih pada Allah, minta untuk anak keselamatan, keamanan, keimanan. Allah, Nabi kata Allah tak tolak. Maknanya kita ada kekuatan dalam kita nak bina anak-anak yang soleh, anak bertakwa. Rezekinya begitulah, tuan-tuan. Jadi iman adalah merupakan penyelamat. Yang ketiga, ilmu memandu. Kedua, iman penyelamat. Ketiga apa dia? Amal soleh kita. Maka amal soleh bekalan kita. Kalau kita sedang buat amal soleh sekarang, daripada kita datang ke surau, datang ke masjid, dengar ceramah,
solat berjemaah, berzikir dengan imam kita, doa bersama-sama, kemudian kita duduk macam ni. Lebih jauh lagi kita akan infak harta benda, buat kebaikan, macam-macam kita buat. Itu apa tu? Amal soleh, bekalan kita. Harta kekal kita amal soleh. Kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullah, harta kekal kita selama-lamanya kekal ialah amal soleh. Amal soleh harta kekal kita. Buatlah amal soleh, banyak mana kekal pahalanya, kekal kebaikan sampai bila-bila. Allah tidak akan tolak amal soleh kita. Makin kita buat amal soleh, makin kaya kita, makin besar pahala kita, makin. Jadi inilah harta kekal kita. Wah, kita nak hidup ini dalam keadaan suka kepada kebaikan, cinta kebaikan. Itu harta kekal. Baik tuan-tuan, saya tahu malam ni ceramah tentang apa ni, Isra Mi'raj kan. Tapi sabarlah, kita bawa cerita ni sebab kita nak rangkumkan. Semalam ni bukan medan saya untuk cakap Nabi naik ke langit, turun ke langit, kemudian naik borak tak borak. Itu cerita saya tak bincang. Cerita saya tak akan bawa, kalau itu boleh dibaca dalam kitab-kitab yang ada catatan dalam kitab sirah. Boleh baca saja. Kitab sirah tentang cerita boleh baca. Saya nak ambil rumusan saja. Itulah yang saya nak bawa pada malam ini. Apa solusi di sebalik Isra Mi'raj Nabi yang berlaku qat'i al-thubut, berlaku Isra Mi'raj berlaku kan Allah beritahu ia berlaku. Isra Allah sebut dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu cerita Isra. Allah rakam sendiri. Allah beritahu ia berlaku. Bila Allah beritahu, berlakulah. Jadi kewajipan kita ialah percaya, yakin, qat'i. Tak boleh kita bersandar kepada pemikiran. Logik tak, jangan. Kerana logik, sebab Allah yang memperjalanan Muhammad semua logik belaka. Dan lebih logik, Quran beritahu. Bila Quran beritahu, habislah kita. Sama wa ta'atana, sama wa ta'ana. Maka tak ada lagi keraguan di sebalik itu. Sekalipun ada orang duk ragu-ragu, ada bukan tak ada. Berlaku tak berlaku, pelik ni. Roh jasad, tidak. Roh jasad sekali. Ikan Allah yang berkuasa. Itu dalam cerita Isra. Yang Nabi naik ke langit pula, Allah beritahu dalam Quran, surah An-Najmi, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, ayat 13-18. Allah beritahu berlaku Mi'raj Nabi ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Siapa beritahu? Allah beritahu. Sungguh berlaku. Jadi selesai. Jadi kewajipan kita tentang mempercayai cerita ini jelas, qat'i dalam Al-Quranul Karim. Itulah keimanan kita sampai bila-bila, sampai kematian. Isra Mi'raj benar-benar berlaku. Allah yang beritahu Quran, Nabi pun sebut hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu secara rumusan tentang peristiwanya. Tapi apa solusi yang kita nak bawa dalam hidup kita, tuan-tuan sekalian? Saya nak bagi step by step lah. Kerana ceramah kita ni tak panjang ni. Kita akan ceramah sekitar pukul 11 lebih lah, lebih kurang. Boleh pengurusi pukul 11 ni? Pengurusi pun tengoklah baca Ustaz 2 jam Ustaz. Jangan Ustaz. Kerana nasi Arab mana 2 jam? Sejam cukup lah. Nasi Arab menanti tu. Saya pun nampak, mana nasi Arab tak nampak lagi ni, tapi gaya-gaya dah nampak sampai dah tu. Ya. Tuan-tuan sekalian, jangan bimbang. Saya akan tamatkan ceramah pukul 9, habis insyaAllah. Kita nak azan ke kita terus? Azan sekejap. Teruskan. Okey. Tuan-tuan sekalian, apa solusinya? Saya nak rangkumkan dalam 3-4 perkara. Yang pertama sekali ialah, bila bicara Isra Mi'raj ini, jawapan utama sekali ialah dia adalah merupakan jawapan pada kehidupan semasa kita.
Ia berlaku atas Nabi, betul. Daripada Isra' Nabi sampai ke langit, balik mana sama, atas Nabi berlaku peristiwa itu. Tetapi ada ibrah kepada kita. Al-ibratu bi'umumil qasati. Ibrahnya di sebalik kisah itu untuk kita sebenarnya. Bukan untuk Nabi semata-mata, untuk kita ambil peringatan. Nabi lambang besar kepada kita. Nabi ni qudwah. Dia Nabi Muhammad ni satu qudwah besar untuk kita ambil peringatan buat kita. Nabi insan Allah pilih dengan ujiannya, dengan macam-macam cerita berlaku. Itu cerita Nabi, kita faham. Nabi diuji, dia tohmah, dikata macam-macam, ditolak, apa macam-macam Nabi Muhammad disaksa. Tapi Nabi Allah pelihara baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan zalimi baginda, sebab Nabi Allah pelihara. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah berjanji, Allah pelihara nabinya. Orang buat kacau macam mana pun, Nabi selamat. Orang tohmah, orang kata macam, Nabi tenang, bahagia. Yang tak bahagia, orang kata Nabi macam itu, tak bahagia. Abu Lahab kata Nabi macam-macam, pak saudara kata Nabi celaka ke Muhammad. Akhirnya dia celakanya. Nabi tak celaka. Maknanya apa tohmah kepada Nabi SAW, semua itu Allah balas balik kepada mereka. Itulah keyakinan kita. Allah pelihara Nabi. Abu Lahab, dia apa kata kat Nabi? Seawal Nabi sebut dia Rasulullah, Muhammad, celaka engkau. Tabbal laka ya Muhammad. Celaka Muhammad, dia kata dia. Dan dia musuhi Nabi. Sungguh-sungguh dia musuhi. Kata macam-macam, tak terima Nabi. Pak saudara tu. Akhirnya dia yang Allah celakakan dalam Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah celakakan Abu Lahab dengan isterinya sekali. Habis. Abu Jahal tohmah Nabi dengan tohmahan gila macam-macam, tolak Nabi. Akhirnya Nabi tak pernah terkesan dengan tohmahan. Benar Nabi dalam dakwahnya. Abu Jahal mati medan perang, cincang sampai lumat oleh tentera Islam. Sampai tak kenal Abu Lahab siapa mati ni. Habis. Mayat tak ada Tuhan kubur. Dan ramai lagi dia kalangan orang-orang kafir yang hina kemudiannya. Tak selamat. Dunia tak selamat, akhirat lagi tak selamat. Tapi Nabi Allah pelihara. Maka bagi saya, isu Nabi dalam ujian itu, kita kena bacalah ceritanya dan kita merasai. Tetapi di sebalik itu, untuk kita apa maknanya? Isra' Mi'raj ada makna kepada kita. Al-ibrah bi'umumil qisati, ada ibrah sebalik kisah yang umum. Baik, di antara apa dia tuan-tuan? Antara modal pertama saya lah dalam bab Isra' Mi'raj, selama saya bercakap dalam bab Isra' Mi'raj ni, duk ceramah ni, dah bukan malam ni, dah banyak tahun ni. Yang pertama, saya ajak tuan-tuan untuk merenungi betapa Isra' Mi'raj lambang keagungan, keesaan, kekuatan dan kegagahan Allah Subhanahu wa taala. Ini lambang utama. Lambang keesaan Allah, kegagahannya, kemuliaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu lambang Isra' Mi'raj. Allah tunjuk kepada kita untuk kita jadi hamba Allah yang makin tunduk kepada Allah, makin patuh, makin taat, makin kita dekat Allah. Itulah kekuatan ibrah daripada Isra' Mi'raj ini. Daripada Nabi diperjalankan satu perjalanan yang kita boleh fikir dengan akal. Jarak antara Al-Haram Mekah dengan Al-Aqsa bukan 10 km. Saya Shah Alam ke Putrajaya tadi 40 km saja. Bukan 400 km pun. Tolak pukul 6 suku sampai 7.28 depan surau. Okey lah tu. Tu dengan kereta, berjalan kaki tak sampai. Tu kenderaan, redah juga jam, sampai juga. Tapi Nabi Muhammad Allah perjalankan
Bukan dengan kuasa Nabi berjalan. Hampir 1,500 kilometer jarak Mekah dengan Al-Aqsa. Tapi tengok kuasa Allah dengan perjalanan yang begitu laju. Bukan dekat rentasi Al-Aqsa sampai ke langit. Nabi tengok segala alam langit yang cakrawala dengan segala Allah tunjuk pada Nabi, syurga neraka. Ini apa makna tuan-tuan? Nak tunjuk kuasa Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang kita nak bawa. Dan kita kena yakin Allah punya kuasa, punya kekuatan, punya keesaan yang memang menjadi nadi jantung kita waktu kita hidup ini. Pada Allah kita patuh, pada Allah kita taat, perintah Allah kita taati, larangan Allah kita jauhi. Kita ada kekuatan hati untuk tunduk pada Allah dalam suruhannya, tunaikan, dalam larangannya kita jauhi. Inilah moral kita dalam bab akidah. Ada satu nilai kepercayaan. Kita ini hamba Allah yang kerdil, yang lemah, yang hina. Allah berkuasa atas kita. Kita tak ada apa kekuatan. Tangan jari kita bergerak, boleh pegang jamah ini, boleh tengok, lihat, boleh dengar ni. Ini semua bukan milik mutlak kita. Kelipan mata kita kelip ini bukan kerja kita. Allah beri kelipan mata. Tangan boleh, jari boleh bergerak, boleh pegang jamah, letak, boleh bercakap bersuara, boleh bangun duduk, boleh bekerja semasa malam. Ini apa ni? Maknanya kita di bawah milikan Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sudah, mudah kita ambil surah tu saja. Tak payah ambil surah yang pelik-pelik. Ambil surah Al-Mulk ayat kedua saja kita faham. Allah beritahu, dialah yang jadikan kamu daripada tiada kepada ada. Kamu asal tiada, tapi Allah adakan kamu daripada air mani setitis pasangan suami isteri dalam rahim seorang ibu, kamu membesar, jadilah bayi, lahir ke bumi. Akhirnya itulah kita sekarang. Ada 20 tahun, ada 20 tahun, 30, ada 60, ada berapa umur sekarang ni. Ini apa tanda ni? Kita di bawah milikan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kita nikmati semua milik Allah, dan kita sekadar peminjam je. Banyak sombong apalah kita. Masa saya sebut ini bukan besar, ini konteks Isra Mi'raj ini. Ketuhanan Allah Azza kita kena patuh. Tapi bila manusia dalam keadaan sombong dengan Allah, Allah suruh tak buat, Allah larang dia buat. Apa benda ni kita ni? Macam itu Tuhan pula dah. Allah kata jangan buat, kita buat. Buat, kita tak buat. Ini masalah yang menampak kita ni seolah-olah merasai Tuhan. Itu masalah kita. Sedangkan kata Allah Al-Quran surah An-Nahl 53, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua yang kamu ada hidup kamu milik aku, oleh kata Allah. Yang kamu ada sekarang, baik rezeki, makan, minum, pakai, nyawa, kehidupan yang kamu ada itu, fa min Allah, semua milik Allah belakang. Allah boleh tarik. Dan bukti Allah boleh tarik apa dia? Kematian. Kematian itu bukti Allah berkuasa atas kita. Tengah-tengah sehat walafiat, sehat, penyakit tak ada, meninggal. Kita kan dengar berita meninggal seorang kawan kita. Tak tahu ke semalam kawan kita meninggal. Dia sehat kan? Kita bercakap tu terkejut. Dia sehat, dia muda lagi. Tapi Allah punya kuasa tak boleh ambil nyawa kita tengah sehat. Baru usia 10 tahun, bukan 20 tahun, baru 10 tahun. Berita kita baca dalam akhbar, mati 10 tahun. Kerana faktor macam-macam lah. Sakit mengejut, lemas di sungai, contoh aksiden. Itu tandanya Allah kuasa ambil nyawa.
Maknanya kesemua ini mengisahkan kita ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang faham macam tu, apa dia akan buat? Dia akan tunduk, dia akan patuh, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ya Allah hamba-Mu yang lemah, yang kerdil, yang hina, tak ada kekuatan. Aku bergantung padamu ya Allah. Menyebabkan bila kita dah kenal Allah Azza wa Jalla, itulah yang kita nak. Ibadat kita jaga, amal kita jaga. Itulah antara solusi pertama Isra' Mi'raj Nabi SAW. Allah nak tunjuk kuasanya untuk ingatkan kita, kamu manusia, jangan sombong dengan aku. Jangan angkuh dengan aku, kata Allah. Seolah macam itulah. Maka dengan sebab Isra' Mi'raj, kita boleh kembali kepada Allah. Hati kita makin mulia, jiwa kita makin murni, akhlak kita makin elok, makin baik, amal kita makin sempurna. Ini antara solusi yang utama sekali. Kerana Isra' Mi'raj lambang kekuatan Allah dan keagungannya. Maka kita terjemah dalam bentuk ketundukan. Dan itulah antara matlab utama Nabi sebenarnya. Sebab Nabi datang untuk mengajak orang kepada kebaikan, pahala. Daripada Nabi mula berdakwah sampai Nabi wafat, tujuan Nabi apa? Nak ajak orang balik pada Allah Azza wa Jalla. Bina iman, bina akidah, bina amal, bina kehidupan bertakwa. Kenal agama dan kenal Allah Azza wa Jalla. Faham? Itu solusi daripada Isra' Mi'raj Nabi. Dalam Isra' Mi'raj Nabi, antara solusi yang utama juga ialah bagaimana Allah nak mengajar kita ni tuan-tuan, supaya ada suatu keterikatan dalam kita beribadat dengan satu tempat yang paling penting, iaitulah masjid dan surau. Ini solusi Isra' Mi'raj ni. Allah takdirkan Isra' berlaku daripada mana? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bermulanya Isra' Nabi, kata Allah, diperjalankan Muhammad hambanya daripada Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Masjid ke masjid. Kena faham. Ulama kita ada berbincangan di situ. Batulah jiwa mukmin, orang yang beragama, dia tak boleh tinggalkan rumah Allah yang penuh keberkatan ini. Dia mesti hidup dengan masjid, bersama masjid, dalam masjid, dekat masjid, dan masjid tidak boleh pisah daripada kehidupannya. Duduk di mana pun kita, Putrajaya, Petaling Jaya, Subang Jaya, semua jaya belaka. Di utara tanah air, hatta di penjuru dunia. Bagilah kat mereka, doa mereka, kerja dekat mereka. Kena cari juga mana Islamic Center paling tidak, atau nama Islamic Center, tempat beribadat, tempat bersolat, tempat beribadat. Tak boleh tidak, mesti cari untuk berkumpul tempat sebegini. Inilah pengkalan kita. Isra' Mi'raj ada maksud di sebalik itu. Satu disebut Al-Masjidil Harami untuk menyata kepada kita kekuatan manusia mesti bermula dengan masjid. Kekuatan hati, pembinaan jiwa, pembinaan akhlak, moral agama mesti dengan masjid. Masjid pengkalan kita. Generasi manusia yang bertakwa, dia tak boleh tidak mesti bermula dengan masjid. Anak kita macam ni lah. Anak kita ni tuan-tuan, kalau tak didedah dengan masjid seawal usia mereka macam ni, jangan harap satu akan datang hari mereka akan ke masjid. Jangan cakaplah. Saya masih ingat dalam situasi umur saya, masih ingat kecintaan saya kepada masjid sampai hari ini. Saya masih ingat
ada barakah di sebalik mak ayah perintah kita masa kecil dulu. Bawa ke masjid. Ajak ke masjid. Didedahkan masjid itu sebagai lambang kekuatan. Maka lama-kelamaan kita terbina hati kita dengan surau rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tak dibiasa kita dengan surau masjid ini, ayah tak datang, mak tak datang, anak tak datang, jangan cakaplah. Kalau dia mari ke masjid pun bila hari dia mati. Orang usul jenazah ke masjid lah, nak solat. Itulah kali pertama terakhir mereka ke masjid. Datang jenazah, duduk depan tu imam, batuk belakang tu imam, itu depan tu imam dia. Biasa ke masjid, kita belakang tu imam lah, kita sebagai saf belakang tu imam. Dia datang itu duduk depan tu imam. Bukan imam lah, dia jenazah. Tak nak macam itu tuan-tuan. Betul saya sebut ini kerana Isra' Mi'raj lambang yang Allah tunjuk pada masjid ke masjid, masjid ke masjid, Al-Haram, Al-Aqsa, dan balik Nabi pada balik ke masjid yang sama. Betullah kita kena serius dalam hal ini. Apalagi dalam suasana hari ini, dari sudut kita dengan masjid ni, saya tak fikir dalam negara kita Malaysia yang tercinta ini, kita tak ada lokasi masjid nak pergi. Kita syukur sangat-sangatlah. Baik di mana kita pergi. Kalau kita musafir ke utara, ke selatan tanah air, nak balik kampung hujung minggu katakan, berjalan saja keluar pada kediaman Kertajaya ni, nak mengalir ke mana? Ke Kota Baru contohnya. Jumpa seorang masjid bertempat. Keluar ke Gombak, masjid Gombak jumpa. Sampai ke Bentong, jumpa surau di Bentong, masjid di Bentong. Masuk Raub, jumpa masjid Raub. Masuk Kuala Kerai, jumpa. Tak payah cakap lah. Erti kata mudahnya, nak singgah solat duha ke solat fardu maghrib isyak ke, tak ada masalah. Ada masjid yang besar, yang baru, yang lama, tapi pentingnya rumah Allah tak ada. Menghala ke mana? Ke selatan tanah air, nak ke Johor Bahru. Jangan cakap lah. Dalam peribadi saya, kita tahulah, kita duduk banyak ceramah bertempat ni, jumpa dengan rumah Allah yang berkat ini. Nak masuk jam 2 pagi pun tak apa. Nak masuk jam 3 pagi tak ada halangan. Nak berehat sekejap pun tak ada masalah. Apalagi nak masuk bayang solat isyak fardu maghrib dengan duhanya. Tuan-tuan sekalian, soalnya sekarang ialah, terikat tak kita dengan rumah Allah ni? Saya serius dah, saya sebut kadang-kadang susah juga kita nak terikat. Seorang tak rasa nak terikat. Atas dasar sibuk, ada dasar kadang-kadang kerana penat, atas asas kerana sibuk urusan dunia, harta benda, kadang tak terasa. Keluar pagi, balik petang. Dapat gaji, bayar hutang. Hidup pun tunggang langgang. Amal ibadat pun lintang pukang. Dah letih penat, nak rehat je lah. Masjid depan rumah bukan jarak sampai setengah kilometer, 20 meter je. Payah nak sampai. Azan maghrib masuk dalam toilet, boleh dengar lagi dalam toilet tu. Tapi nak datang bukan mudah. Azan subuh datang dengar sampai dalam bilik tidur. Masuk kok ikut lorong-lorong apa ni, ikut apa ni, corong-corong apa yang ada di rumah kita tu, melalui lubang-lubang tu. Datang bukan mudah. Apa masalahnya? Kerana mungkinlah saya kata kita tak merasakan ini lokasi kita. Lokasi keimanan, lokasi ilmu, lokasi jiwa, lokasi pahala, lokasi perpaduan hati dan kita di masyarakat. Kadang-kadang tuan-tuan bukan mudah. Soal Radwan kita berada pada malam ini. Saya beranggapan jemaahnya penuh. Tapi malam ni kurang sebab mungkin faktor tertentu. Saya kata bahasa mudah lah, positif sikit. Kalau kata tak ada orang, marah pun sikap saya pula. InsyaAllah lah.
Tetapi kalau penuh macam mana pun surau, nak kira dengan penduduk mungkin 2,000 orang, yang datang 200 orang, 10% tak sampai kadang-kadang. Bukan sini, mesti bukan. Ini belah-belah Afrika Selatan, bukan Malaysia. Dekat Mauritania, Tanzania, Nigeria. Penduduk 1,000 orang, Muslim, Melayu, Islam, termasuklah kalau tak pun Chinese Muslim, ada 1,000 orang. Tapi nak cari 10 orang berjemaah subuh, asar, maghrib, isyak bukan mudah. Ghaib yang lain, ghaibul ghuyub, minta maaf tak sembahyang, tu terbalik tu. Okey, tak apa. Kalau kena timpa tersyahid malam tu syahid terus. Tapi bukan kayu tebalkan, tak ada masalah. Jadi kita nak kena fikir tuan-tuan. Sebab saya sebut ini sebab lambang Isra' Mi'raj masjid ke masjid. Dan memanglah dalam hidup kita beragama ini, dengan kita cintakan masjid, cintakan surau, datang berjamaah, datang beribadat, melekat dengan masjid dan surau ini, dia adalah merupakan pintu kepada keberkatan hidup, pintu rezeki, pintu amal salah, pintu keberkatan, pintu rahmat daripada sini. Kalau kita dah keluarga, anak datang, ayah datang, contohnya mak datang, berkat keluarga. Ayah pun ada sah masjid, mak pun ada, anak pun ada sekali. Daripada maghrib sampai isyak pukul 9 berbalik, 3 jam, 2 jam itu berkat insya-Allah. Dan kita pula hadir berjemaah, duduk dengan imam, baca doa, amin kebacaan doa, tasbih, zikir kita bersama-sama, contohnya berkat rezeki, berkat usia, berkat. Jangan bimbanglah, Allah bagi jaminan kepada kita. Dalam surah Taubah 18 Allah kata apa? Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang-orang yang datang ke masjid, makmurkan masjid kepada Allah, dia beribadat sungguh-sungguh, dia beribadat. Allah berjanji kepada kita, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu Allah akan jaga mereka, Allah beri hidayah, Allah akan bimbing mereka. Itu maksud ayat fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu, kata Allah, Allah akan pelihara mereka. Allah rezekikan hidayah, Allah beri keberkatan, Allah berikan pahala yang mencurah-curah keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Habis kalau Allah kata macam tu, kita akan yakin, percaya, memang banyak faktor di sebalik masjid ini boleh bawa kepada kita kebaikan, keselamatan, ketenangan hidup. Dan tak ada titik yang lebih utama melainkan di sini tempat kita datang beribadat. Hadis banyaklah, saya tak nak baca lah hadis banyak tu. Salah satu hadis yang saya kira boleh ambil peringatan ialah kata Nabi sallam, sabda Nabi sallam, basyiru al-masya'ina ilal masajid bin nuri tammi yaumal qiyamati. Khabar gembirakanlah, kata Nabi, orang yang sering ke masjid, datang ke masjid, beribadah, belajar ini, cahaya menanti di padang mahsyar. Cahaya ke mana tu? Ke syurga lah, menanti di padang mahsyar. Tuan-tuan, nak apa lagi? Maka tengok tuan-tuan, Isra' Mi'raj, Isra' bermula pada masjid ke masjid. Ini solusi yang penting. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki kecintaan yang menebal, insya-Allah. Di mana kita berada, ke mana kita pergi, di mana kita berada sekalipun, jiwa kita melekat. Cari masjid, nak ke masjid, datang ke surau, mana surau, nak pergi beribadat, nak datang, nak belajar ilmu. Ada kecintaan itu. Tak boleh mari sekali seminggu, mari tiap malam, tak ada masalah. Tak faham macam ni. Datang. Baik. Yang ketiga, solusi ketiga pada Isra' Mi'raj Nabi SAW menunjuk kepada kita tentang kesatuan ummah. Kesatuan kita sama kita,
Di mana beradanya hal itu dalam Isra Mi'raj Nabi itu? Oh, hebat tuan-tuan. Pada malam itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah angkat sampai ke Aqsa dan sampai ke langit. Sebelumnya Nabi kita bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Riwayat sahih daripada hadis Muslim kita kena terima. Hadis daripada Bukhari Muslim, Nabi sebut langit pertama temu Nabi Adam, langit yang kedua bertemu Nabi Yahya dan Isa, yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, yang keempat bertemu dengan Nabi Idris, yang kelima bertemu Nabi Harun, yang keenam bertemu Nabi Musa, dan yang ketujuh bertemu Nabi Musa, Nabi Musa yang keenam, yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Riwayat sebut kepada kita, tiap kali Nabi bertemu nabi-nabi ini, rahababih, semua Nabi mentarhibkan dengan makna menyatakan keselamatan, keamanan kepada Muhammad SAW. Di sini ada moral cerita, tuan-tuan, kesatuan antara nabi-nabi daripada Adam sampai Muhammad. Ada kesatuan, hubungan keimanan, hubungan ketakwaan, hubungan agama. Jadi apa kita boleh ambil di situ? Nak ajar kepada kita bahawa kita ni, tuan-tuan, dalam hidup beragama ini, atas nama iman kita adalah saudara seagama dan saudara seakidah. Nabi Adam dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, Nabi Yusuf dengan Muhammad. Tengok Allah satukan mereka. Peristiwa, jangan tengok Nabi naik bertemu sekadar full stop, sekian Assalamualaikum, tak cukup. Nak tengok kacamata yang jauh. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di atas Al-Ikha. Al-Ikha mana apa? Persaudaraan. Allah nak tunjuk kita ni satu. Sekalipun kita berbeza kedudukan, berbeza budaya, berbeza dari sudut kehidupan harta, berbeza warna kulit, tapi kerana agama disatukan kita. Kerana agama satukan kita. Patutlah maka dalam hubungan ini kita nak kena hidupkan suasana cinta mencintai, sayang menyayangi, bukan hidup dalam suasana bertengkar, berbalah, bermusuh, kata mengata. Nampak tuan-tuan? Neraca tu ada di Isra Mi'raj kita ni. Maka kita tak boleh hidup keadaan bermasam muka. Adik-beradik bermasam muka, jiran sebelah rumah tak bertegur, jiran sejabat tak bercakap dah 3 tahun, dah 3 bulan. Kerana faktor tu. Tak boleh macam tu. Ada kesatuan menghubung kita kerana iman. Sekalipun kita berkeadaan berlainan dari sudut budaya hidup ke harta benda, tapi agama ini agama. Saya cakap inilah konsepnya daripada Isra Mi'raj Nabi. Nak letak di mana cerita macam ni? Takkan kita nak baca Nabi naik ke langit bertemu Nabi Musa sekian, full stop. Temukan apa? Kerana kesatuan. Jarak Nabi Musa Nabi Muhammad berapa banyak ribu tahun jaraknya. Ribu tahun jarak dengan Nabi Adam lagi berjarak, tapi Allah satukan mereka. Maka Nabi disatukan dengan umat sebelumnya untuk menyatakan kita ni ada kesatuan. Maka ini moral yang penting, tuan-tuan. Maka kita tidak nak dalam masyarakat kita pada hari ini adanya perpecahan, permusuhan. Apalagi kalau atas nama keluarga yang terampil pun berbalah juga. Bertengkar tak habis-habis. Adik-beradik, abang kandung, adik kandung, antara keluarga terdekat, hatta jiran. Kita nak macam tu. Kita kalau hidup dalam suasana asyik suka bertengkar berbalah, dia telah banyak melemahkan soal keimanan kita, ketakwaan. Yang lebih kita takut satu benda lah, tuan-tuan. Kita tak sempat nak cantumkan balik hubungan itu. Kita mati, tak sempat nak minta kemaafan, beri kemaafan. Putus hubungan contohnya. Adik-beradik kata kira keluarga rangkaian tak ulang. Paling takut apa?
Sebab Nabi bersabda, saya takut hal ini. Sebab Nabi kata, la yadkhulul jannata qati'un, tak akan ke syurga orang putus ar-rahim. Tak ke syurga. Ar-rahim putus, tak ke syurga. Sembahyang cukup, ibadat lengkap, Mekah 16 kali pergi dah, umrah 2 kali setahun pergi, duha hari-hari buat, infak harta ditahan, tapi putus ar-rahim. Nabi kata tak ke syurga orang ni. Oh, berat tuan-tuan kita. Berat tu. Sekalipun amal solehnya banyak, tak ke syurga kata Nabi. Orang yang qati' ar-rahim, yang putus ar-rahim. Tak rasa berat ke tu? Itu satu kenyataan kita kena jaga. Batulah sikap-sikap yang namanya perangai yang tak elok kita nak kena singkirkan daripada kehidupan kita. Yang kita nak binalah cantuman cinta sayang kasih, hormat menghormati sama kita, baik kita dengan jiran, dengan kawan pejabat kita, adik-beradik kita, keluarga. Inilah antara nilai daripada Isra Mi'raj ni. Kena bawa keluar. Tak nak kita tuan-tuan baca sekali setahun, habis tahun ni, tahun depan kita tunggu. Cerita sama, tapi dalam setahun kita tu, kita porak-poranda hubungan dengan jiran, dengan kawan. Isra Mi'raj sambut pun tahun depan. Dah kambing tumbang 2 ekor, apa tak sambut apa? Nasi Arab pula sekali lagi. Dalam setahun, kita ada something dengan orang. Makin ramai seteru kita, makin ramai orang kita benci. Payahlah tuan-tuan. Ini proses namanya. Sebab Nabi SAW menjadi contoh kepada kita. Kalau tuan-tuan tengok rekod hidup Nabi SAW, ini penting. Kita kena baca sirah dengan penuh keinsafan. Kalau ada kitab sirah dibaca di surau tuan-tuan, kena ada kupasan mendalam. Kalau ada ustaz kita bawa kitab sirah, kena ada kupasan. Cerita dikupas dengan hadis, dengan kena baca. Sebab itulah di antara rezeki kita pada Sayyidina Rasulullah. Nabi sendiri SAW. Kalau kita nak kira dengan tomahan orang kata Nabi SAW, pada Nabi bermusuhkan orang macam ni, dengan mereka tomah Nabi macam-macam, kata macam-macam, Nabi kena bermusuh patutnya. Tapi ada tak sejarah Nabi bermusuh sampai tahap Nabi cerca kembali orang macam? Tak ada. Nabi lapang dada. Bahkan ketika mana orang Taif balun Nabi dengan cara yang cukup jahat, halau Nabi bukan dengan kata-kata, dengan batu kayu sekali, dibalun Nabi SAW di Taif. Nabi doa kepada Allah. Nabi kat tangan, Nabi kata apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya Allah, beri mereka hidayah ya Allah, beri mereka ilmu dan hidayah. Mereka ni orang tak sedar, mereka ni orang tak ada ilmu, tolong berikan mereka hidayah. Tengok tu, Nabi berdoa kepada Allah, selamatkan orang ni. Padahal Nabi kata apa? Padan kalau kita lah, ya Allah binasakan orang ni, hancurkan orang ni, padan muka. Kalau saya lah tuan-tuan doa macam tu dah. Orang jahat, hancurlah, ya Allah hancurkan, leburkan. Tapi Nabi kata apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah tolong campak hidayah. Hari ini mereka tak beriman, mudah cucu-cucu mereka beriman. Betul. Hari ini mak mereka tak beriman, tapi akan datang. Masya Allah, betul. Akhirnya tahun ke-8 Hijrah, tak dan 8 tahun kemudian, Allah rezekikan orang Mekah semua beriman, orang Taif semua beriman. Nampak tuan-tuan? Ini fakta sirah ni kadang-kadang dia menjadi asas kepada soal kita dengan kehidupan bermasyarakat. Batu sirah ni jangan kesampingkan, pengusi. Saya yakin di sini pun ada kitab sirah dibacakan. Sirah sebahagian daripada ilmu yang wajib dibaca. Di samping tafsir, hadis, itu semua kita kena mengaji. Sirah kena masukkan dalam silibus. Daripada A to Z sirah tuan-tuan. Sebab cerita sirah, cerita Nabi. A to Z, akhlak Nabi, perjuangan Nabi, dakwah Nabi, sikap Nabi, perangai Nabi. Itu sirah. Mencakupi semua akhlak Nabi. Perjuangan, dakwah, akhlak, perangai, perjuangan, macam-macam cerita Nabi. Sehinggalah kepada soal ibadat. Itu sirah.
Jadi kalau kita sirah boleh baca dengan penuh keinsafan, kita bercakap tentang suatu peribadi yang kita nak bawa dalam hati kita. Tapi kalau kita baca sirah, kita tak sampai tahap sebab tu hari ini saya minta sebut ni, sebab pengalaman peribadi saya, banyak benda dalam bermasyarakat kita ini yang tak selesai secara moral. Kenapa? Kita kekurangan baca sirah. Kita tak tengok watak Nabi dalam kacamata yang sebaik-baik watak. Sedangkan Allah sebut Quran. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kepada kamu semua hai manusia, Nabi itu contoh terbaik. Contoh yang paling terbaik Nabi Muhammad lah. Contoh apa tu? Semua perkara. Akhlak, perangai, sikap, watak, ibadat, semua perkara. Bukan takat Quran apa. Berdeham Nabi pun terbaik. Berdeham Nabi. Berdeham Nabi pun kena ikut. Masa mana? Ketika kita sedang dalam toilet, buang kecil besar, Nabi berdeham. Kena ikut. Hatta deham Nabi pun menjadi contoh kepada kita. Tahap itulah Nabi. Allah angkat pribadi yang lengkap, selengkap-lengkap, tak ada kekurangan. Allah Maha Kaya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Uswah maknanya apa? Contoh, teladan. Jadi kekurangan kita dalam hidup ini, kita kadang-kadang sirah. Betullah kadang-kadang isu sirah ni kita kena perkemaskan lagi lah. Anak-anak kita ni terutamanya. Tapi sayanglah, dia modal sirah ni modal yang orang tak apa nak baca. Orang lebih suka baca sirah para artis. Bukan artis sirah, itu sejarah. Yang tu kita nak jaga sangat. Kita sebut nama artis, boleh tahu lahir tahun berapa, pakaian lagu mana, ingat sungguh-sungguh. Bukan saja anak, bapa anak pun tahu. Itulah dalam dunia sekarang ni. Bukan arti Malaysia, arti Korea dia tahu berapa umur, lakonannya filem apa. Tak percaya, tanyalah anak kita. Bukan anak sini, okey belakang ni, anak luar sana. Bintang-bintang bola ke apa saja tahu. Tapi dia bab Nabi ni, sekadar kita tahu apa dia. Nabi lahir tahun gajah. Tahun gajah tu lah kita dah hafal. Tahun gajah bila? Entahlah, tahun gajah lah. Tak tahu juga akhirnya. Jadi kita kekurangan. Sebab tu bagi saya, sirah ini tuan-tuan satu fakta yang begitu lengkap untuk kita bawa masyarakat kita. Dalam aspek, kalau hari ini, kalau agak kita lebih jauh, aspek ekonomi, aspek politik, sosial, aspek perundangan, aspek kenegaraan, habis. Dan ulama kita bincang sebenarnya hal ini. Kalau ikut kepada penulisan para ulama, maksudnya banyak sekali. Dr. Akram Dia Al-Umari, dia karang kitab khusus tentang persoalan perundangan dan sistem politik dalam syariat Islam. Nabi sebagai pemimpin, Nabi penerajun negara Madinah, semua dibincangkan. Akhlak Nabi dengan orang bukan Islam, macam mana muamalah. Tuan-tuan, kita tak kekurangan. Yang kurang kita kursi. Kita kurang banyak, kurang masa, kurang rasa, kurang hati. Itu kurang saya sendirilah, bukan orang lain, ya. Itu antara peringatan. Dah 9 minit dah, patut mesti nampak dia macam dekat saya pun, ya. Faham lah tu, ya. Ustaz boleh dah saat 9 minit ni. Tuan-tuan sekalian, kejap lagi. Jadi kesimpulan lah. Jadi Ustaz malam ni tak habis macam mana? Kita sambung tahun depan insya-Allah. Penghujung favorit terbang saya datang lagi. Mudah-mudahan. Kalau mau panjang lah, tuan-tuan sekalian. Penghujungnya ialah saya tak sempat bincang bab-bab yang lain, bab solat ke bab apa, tak sempat. Tapi tak apalah. Yang penting ialah Isra' Mi'raj suatu peristiwa yang lengkap selengkap-lengkapnya. Tak ada kekurangan langsung dalam hal itu, kan Allah nak bagi kepada kita peringatan. Maka yang terakhir sekali ialah Isra' Mi'raj. Antara kunci utama, ini kena sebut pada malam ini, bukan bab solat. Kunci utama Isra' Mi'raj ialah Allah memperlihatkan tentang hakikat hidup ini akan
ditentukan oleh dua alam di padang mahsyar nanti. Apa alamnya? Syurga, neraka. Hidup ini akan ditentukan dua alam, syurga, neraka. Pada malam itu, riwayat sabit daripada hadis Bukhari Muslim, Nabi tengok syurga dan neraka. Nabi tengok alam syurga penuh kenikmatan, yang neraka penuh dengan kepayahan, kesaksaan. Nabi tengok dan Nabi cerita kepada sahabat sekalian. Apa rumusannya? Rumusan saya ialah hidup kita ini, tuan-tuan, kena sentiasa kita faham syurga neraka adalah merupakan perkara yang kita letak dalam hati kita. Maksudnya apa? Kita kena ingat bahawa amal soleh kita bawa dalam hidup itu adalah jalan ke syurga. Tapi kalau ada kerja buruk kita buat, itu jalan ke neraka. Wala'udzubillah. Maka dalam hidup kita ini kita kena faham macam itulah. Aku nak buat kebaikan, kejahatan. Ya Allah, ya Tuanku, aku nak buat kebaikan. Pahala diraih malam siang, kebaikan dilakukan malam siang, amal soleh malam siang. Aku nak syurga-Mu saja penghujung. Aku tak nak hindarkan aku daripada kejahatan, sebab ini ke neraka aku tak nak. Jadi kalau inilah moral kita, insya-Allah lah tuan-tuan. Saya, Abang Man saya, bahkan kita semua pengurusi yang hadir malam ini, semua kita arah kepada jalan yang satu. Semua kita ni nak ilmu, nak kebaikan, nak pahala, nak buat apa. Sebab apa? Kita nak penghujung kita syurga menanti, bukan neraka. Menyebabkan selamat kita. Kita bermasyarakat selama kita di Putrajaya, di Presiden 9 ke 8 sekarang ni. Semua orang buat kebaikan belaka. Kita sama ke syurga insya-Allah. Tak ada orang buat kejahatan. Tak sanggup dia. Sebab apa? Dia bimbang kalau buat itu kejahatan. Ini moral pada cerita Islam Ar-Rash ni. Maka janganlah kita tengok Islam Ar-Rash pada masa itu sekarang Nabi tengok negara syurga. Oh, Nabi tengok ya. Ya. So ada matlamat seperti itu. Innal jannata wan nara, kata Nabi, innal jannata wan nara aqrabu ila ahadikum min syirakin alih. Hadis tu Nabi kata syurga neraka dekat dengan kamu. Dekat macam mana? Dekat dengan maksud kita sentiasa melihat dalam kacamata ilmu, aku buat yang baik, aku sedang bawa jalan ke syurga. Aku kalau buat benda yang buruk jahat, aku sedang menurut ke jalan ke neraka. Jadi kita kena macam itulah berfikir. Mudah-mudahan kita bahagia, keluarga sejahtera, anak-anak kita berjaya, kita berkeadaan yang baik, masyarakat kita berbahagia, negara pun aman sentosa insya-Allah. Harapan kita di situlah tuan-tuan. Tapi bukan mudahlah sebenarnya. Kerana kita ini kena ada ilmu semuanya akan baik insya-Allah. Itulah sekadar pada malam ini dalam kerangka masa yang saya ada. Ceramahnya besar bunyi, saya pun takut bunyi perdana. Ya. Bunyi perdana ni jangan tuan-tuan, ya. Perdana ni bukan benda kecil. Perdana Menteri besar, Putera Perdana besar, apalagi Perdana. Jadi benda besar ni kadang-kadang bimbang saya. Saya orang kerdil, nak cakap lebih tak pandai. Sekadar itulah saya mampu sampaikan. Mudah-mudahan ada kesan yang baik untuk diri saya yang hadir pada malam, terutama anak-anak kita lah. Ni anak kita semua ni. InsyaAllah ya. Ni abang long kita yang baju jab, pakai jab tadi. Ni. Kan tadi ustaz kata apa, jadi apa tadi? Jadi ustaz kan, akan datang. Tengok tu, dia angguk dah tu insya-Allah. Ini bakal ustaz nanti, tak tengok, tunggulah insya-Allah. Masuk forum kat TV ni insya-Allah satu masa ni. Mudah-mudahan. Amin. Yang tadi baju putih apa tadi? Putih Selangor. Saya ingat tu. Amin insya-Allah. Putih Selangor, wilayah tidak insya-Allah. Wallahu a'lam. Nah, ini bukan bermain ni. Kata-kata surah ni tuan-tuan, ada barakahnya. Saksi malaikat bersama kita ni. Amin rabbil alamin. Sekadar itulah pada malam ini insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Allahumma nawwir hayatana bit taqwa min al 'amali ma tardha.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارض عنا يا كريم، اللهم ارض عنا يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.